Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Para penonton dan para jemaah yang dirahmati Allah, yang kita raihkan mursyid kita Ustaz Rinal Sa'ad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, limpah kurnia daripada Allah Ta'ala kepada kita begitu luas dan selalu bersifat istimrar. Istimrar bermakna dia berkesinambungan. Nikmat tak pernah putus. Kalau putus artinya dia bukan nikmat. Nikmat dia bersambung. Lepas satu datang satu, lepas satu datang satu. Jarak antara satu nikmat dengan satu nikmat begitu dekat. Yang putus itu adalah musibah. Satu musibah dengan satu musibah, tenggang masa dia begitu lama. Kerana manusia kalau hidup dalam siri musibah berterusan, lepas satu musibah tambah musibah, tambah lagi, maka akan rosak kehidupan dia. Ya Allah bagi secara istimrar, berkesinambungan itu adalah nikmat. Ikhwan a'azakumullah, para penonton yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, perkataan nikmat, kesemua kita tahu apa itu kita maksud dengan nikmat. Nikmat, Allah Ta'ala beri nikmat daripada sifat dia, iaitu sifat dia sifat Ar-Rahman. Daripada sifat Ar-Rahman itulah Tuhan mengedarkan nikmat kepada hamba-hamba dia. Ar-Rahman bermakna Tuhan yang bersifat dengan pengasih, penyayang, kasih sayang, limpahan kurnia. Itu makna Ar-Rahman. Jadi kerana nikmat datang daripada sifat Allah Ar-Rahman, maka nikmat itu bermakna limpahan Tuhan kepada hamba dia sebagai tanda kasih sayang dia pada hamba dia. Dan bila sebut nikmat, kesemuanya Allah redha. Allah bagi dengan redha. Walaupun hamba itu hambanya engkar, tapi Allah bagi nikmat. Macam Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 21. Allah katakan dalam Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah kata dan pada diri kamu, wa fi anfusikum, pada nafas kamu, pada diri kamu, apakah kamu tak melihat nikmat Allah Ta'ala yang begitu banyak? Dalam surah Ar-Rahman misalan ayat 13, Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ulang lebih daripada 30 kali dalam satu surah. Allah ulang benda ni. Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka jenis ala'i, nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, yakni jin dan manusia, tukadziban, yang kamu nak dustakan. Tak usah tengok nikmat alam semesta. Lihat Az-Zariyat sebut tadi 21,
Tengok nikmat pada diri kamu sendiri. Lihat pada diri kita sendiri itu apakah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Masalan fi ni'matul kalam, nikmat boleh bercakap. Nikmat bila bercakap ada huruf, ada suara dan orang boleh faham. Kalau kita bercakap orang tak faham, bermakna hilang dah nikmat. Allah bagi kepada kita nikmat kita boleh bercakap ni daripada rahman dia, daripada kasih sayang dia, supaya kita boleh hidup. Nikmat apa ada pada diri kita ikhwan? Ni'matul aql, nikmat akal. Ini pada diri kita, bukan pada alam luas ni. Diri kita saja, kita ambil kita seorang. Nikmat akal, ni'matul aql, nikmat akal Allah bagi dengan redha, walaupun pada orang kafir, walaupun akal itu ada dalam kepala, dalam tempurung kepala seorang hamba Tuhan yang menyembah selain daripada Allah. Tapi masa Allah bagi akal pada dia, Allah redha, Allah sayang. Allah bukan bagi nak membinasakan dia. Nikmat apa lagi ikhwan pada diri kita? Ni'matul yadain, nikmat dua tangan. Ni'matul rijlain, nikmat dua kaki. Ni'matus sihhatu wal afiyah, nikmat sihat dan sejahtera. Bila kata as-sihhatu wal afiyah, kita kata sihat wal afiyat. Wal afiyah, as-sihhatu saya sihat. Wal afiyat kita terjemah sejahtera. As-sihhatu bermakna tubuh badan saya sihat, wal afiyah saya dalam keadaan sejahtera, dan organ-organ dalam badan saya kesemuanya elok Allah Ta'ala bagi, dan zahir saya boleh berjalan, boleh itu, boleh ini, kesemuanya nikmat. Maka digunakan as-sihhatu wal afiyah, dia nikmat. Ni'matus sam', ni'matus sam', nikmat dengar, yang kita dengar daripada udhunain, dua telinga. Ni'matul basar min ainain, nikmat dua mata dapat melihat. Nikmat boleh menghidu, nikmat boleh merasa dan tahu ini pahit, ini masin, ini manis, yang ni tawak, yang ni pedas, cukup yang ni, tak cukup yang ni. Itu nikmat. Nikmat ayat liang. Kalau ayat liang tak ada, lidah kita kerah, sakit, kita tak boleh cakap. Ni'matus sin, asnan, nikmat gigi, dengannya kita boleh mengunyah. So bila mai umur lagu kami, bukan lagu kami lah, lagu saya lah. Lagu kami tu dak lah, mursyid kita young man. Nak lagu saya lah, nak mengunyah pun dah jadi payah. Bila dia duk pi satu-satu duk pi, daripada 32 jadi 30, 28 kan. Last sekali tinggal batu nisan. Jadi dua je. So kita pun baru tahu bila gigi tu pi, ya Allah, rupanya dia nikmat. Dia nikmat. Nikmat apa lagi Allah Ta'ala bagi pada kita ikhwan? Ni'matul kifayah. Ni'matul kifayah, Allah bagi pada kita nikmat kecukupan. Cukup, panca indera kita cukup. 5 jari, bukan 6, bukan 4, bukan 3,5, 5. Cukup. Panjang dia cukup, zirak dia cukup, shibr dia cukup. Ini antara ini ke sini kita panggil zirak. Jarak dia tu cukup. Daripada sini ke sini shibr, aturan dia cukup. Lebih dah, kurang dah. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Ni'matul ahli wal aulad, nikmat keluarga dan anak bina, nikmat kawan. Kesemua ini Allah Ta'ala kata, aku bagi pada kamu. Allah Ta'ala kata, daripada sifat rahman aku, sifat kasih sayang aku pada kamu. Maka Tuhan kata, wa fi anfusikum, jangan tengok matahari lagi, jangan tengok alam lagi, jangan tengok tumbuh-tumbuhan rezeki daripada udara, daripada darat, daripada laut. Itu semua jangan cakap lagi. Wa fi anfusikum, pada diri-diri kamu ni, kata Allah. Afala tubsirun, apakah tidak kamu melihat? Di situ ada nikmat Allah, ada tanda Allah sayang kamu, dan ada tanda kebesaran Allah pada diri kamu.
Kita mata jumpa pakar mata. Pakar mata terang A to Z tentang mata. Penyakit mata, ubat mata. Kita jumpa pakar telinga, kita dengar kebesaran telinga, ubat telinga, penyakit telinga, rawatan telinga. Apa ada dalam telinga? Kita jumpa pakar usus. Pakar usus. Nak tahu urat perut kita panjang mana? Nak tahu abdomen kita ni macam mana? Pakar usus boleh terang. Satu nikmat Tuhan saja, yang pakar saja boleh terang. Jadi satu universiti orang mengaji. Nak jadi pakar telinga saja, tak jadi pakar mata. Nak jadi pakar mata, pakar, spesialis. Daripada rambut kita sampai tapak kaki kita, rupanya hospital tercipta kerana nikmat Tuhan ke kita. Allah buat telinga, ada pakar telinga. Allah buat mata, ada pakar mata. Allah buat otak, ada pakar otak. Allah buat penyakit, ada pakar penyakit. Jantung, limpa, pedu. Tu yang kita tengok orang operation kan. Doktor bedah asin, doktor jantung asin, lagi satu nak bedah besar-besar, kena ada lagi satu doktor pakar juga, pakar bius. So bius ni bukan doktor jantung. Dia bukan boleh pergi bius lagu kita. Saya dia syur semacam kawan tu tak manggil-manggil. Subhanallah. Allah wa fi anfusikum. Allah kata, kamu tengok sana, kamu tengok sini. Kenapa kamu tak tengok pada diri kamu? Afala tubsirun. Maka datang Ar-Rahman tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah kata sekarang nyatakan pada aku. Wahai jin dan manusia, al-insan wal jin, dua makhluk ni, kata Allah, yang mana kamu nak dustakan? Dusta apa? Ala'i rabbikuma. Ala'i bermakna nikmat-nikmat. Rabbikuma, pencipta kamu berdua, wahai jin dan manusia, tukadziban, yang kamu berdua nak dustakan. Yang mana? Jabir cerita dalam hadis Bukhari, ada juga dalam hadis Hakim. Jabir kata, satu hari Nabi baca pada kami surah Ar-Rahman ni. Nabi baca sampai habis surah. Sampai habis Nabi baca pada kami. Dah habis Nabi baca, Nabi kata sepatah. Nabi kata, mali arakum sukutan lil jinni kanu ahsanu minkum. Radda ma qara'tu alaihim hazihi al-ayah min maratin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu wala bi syai'in min ni'matika rabbina nukadzibu falakal hamdu. Jabir kata Nabi baca pada kami surah Ar-Rahman daripada ayat 1 sampai ayat habis. Lepas tu Nabi kata sepatah pada kami. Nabi kata, mali arakum. Nabi kata, aku tengok kamu hampa semua ni. Nabi kata pelik sungguh. Nabi duk terang surah Ar-Rahman tu kepada sahabat. Lepas tu Nabi kata, aku tengok hampa ni pelik sungguh. Hampa, Nabi kata, dengan jin aku tengok pelik sungguh hampa ni. Bagus lagi jin daripada hampa. Nabi ada bab dia puji jin. Ada bab jin bagus daripada kita, ikhwan, jangan main-main. Ada bab jin, kalau jin tahu hadis ni lah. Kalau jin tahu hadis ni, jin boleh main kacau kita. Kami bagus daripada hampa. Bagus tak mana? Nabi kata, ma qara'tu alaihim hazihi al-ayah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nabi kata, aku baca surah Ar-Rahman ni kepada jin. Nabi buat satu bulatan, Nabi duduk dalam bulatan tu. Nabi kata kepada sahabat, kamu duduk belah sana, jangan datang ke sini. Rombongan jin datang, mereka nak tanya tentang Islam. Nabi baca surah Ar-Rahman ni. Nabi kata, tidaklah aku baca surah Ar-Rahman ini pada mereka melainkan sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, melainkan jin tu saut, jin tu sambut apanya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Jin tu kata apa?
Jin tu kata, qalu, dia pun kata, aku sampai je pada ayat ni, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin sambut. Jin kata, wala bi syai'in min ni'matika ya rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tak ada satu pun nikmat engkau wahai Tuhan kami yang dapat kami dustakan, maka kepujian itu semuanya milik engkau. Jin dengan ayat ni dipuji Allah. Dia kata lagu tu, Nabi kata aku baca ayat ni daripada ayat 1 sampai ayat akhir, aku tengok hampa semua sengap. Bukan kata sahabat sengap, dengan kita sengap. Kita tak baca ayat pun sengap, kita baca ayat pun sengap, kita memang jenis sengap. Tanya pun sengap, tak tanya pun sengap. Subhanallah, Nabi kata tak ada satu pun nikmat Allah Ta'ala yang dapat didustakan. Pasal itu ikhwan, ulama kita sebut an-ni'matu tahtaju ila syukur, ila syukur. Bila sebut nikmat, tahtaju, dia mesti disebut saja nikmat. Perkataan nikmat itu dia tahtaj, dia berhajat, dia memerlukan ila syukrin, dia memerlukan kesyukuran. Kenapa? Kerana Allah bagi nikmat daripada sifat rahman dia kepada hamba. Allah bagi kasih sayang, Allah bagi mata tanda dia sayang, bagi telinga tanda dia sayang. Allah bagi diri kita ni, diri kita ni. Bahkan masa kita jadi dalam perut mak kita dapat berita kata dia pregnant, bapa kita pun dapat tahu kata mak kita pregnant. Mak kita tu adalah isteri bapa kita, bapa kita tu adalah husband mak kita. Bila masing-masing tahu masing-masing pregnant, bukan masing-masing, dapat tahu ni apa, dapat tahu, maksud saya masing-masing dapat tahu berita pregnant tu. Subhanallah, apa jadi? Mak seronok, bapa seronok, terutama sekali first pregnant, anak mulut punya seronok. Kat situ dah kejadian manusia. Allah dah bagi nikmat. Nikmat apa seronok? Tanda kasih sayang Allah, tanda kasih sayang dalam surga. Kerana itu, kerana dia nikmat, dia daripada Allah. Pasal itu nikmat boleh datang dalam macam-macam. Dia boleh datang dalam bentuk rizki, benda madiyah. Dia boleh datang dalam bentuk harta benda, dalam bentuk pemandangan, dalam bentuk harta kekayaan, dalam bentuk kesihatan. Pendek katanya, dia nikmat daripada Allah kepada kita yang bersumberkan kasih sayangnya. Maka kerana itu dia mesti diikat, tahtaju ila syukur, dia mesti diikat dengan syukur. Apa kita nak kata pada orang yang kita tunjuk kasih sayang, dia tak balas? Apa kita nak kata? Orang bagi senyuman pada kita, senyuman balik. Dulu ada lagu kan, senyum, senyum untuk semua. Dulu ada lagu dalam TV. Alah, saya pun tak tahu lagu tu pergi mana dah. Senyum, senyum, senyum. Senyum orang balik muka. Senyum tu kasih sayang. Assalamualaikum pakcik, pakcik nak pergi mana? Aku punya suka lah nak pergi mana tu? Pakcik, pakcik, pakcik. Apa kita nak kata pada orang ni? Itu kita kata dia sombong. Maka nikmat kena diikat dengan syukur. Kerana apabila nikmat diikat dengan syukur, Quran jawab, setiap nikmat, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau nikmat daripada Allah kamu ikat dengan syukur, dia tak lari. Bahkan apa akan jadi? Dia akan bertambah, 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 bertambah. Pasal itu ikhwan, nikmat ni ulama kita sebut dia ada bidayah, dia ada nihayah. Nikmat ni dia ada permulaan, dia ada kesudahan. Macam mana kita nak tahu orang itu bersyukur atau tidak? Orang tu masuk dalam syukur nikmat, ulama kita kata tengok bidayah. Bagaimana bidayah dia? Itulah nihayah dia. Maka apa itu bidayah nikmat, apa itu nihayah nikmat? InsyaAllah kalau ada ruang masa berpihak pada saya, insyaAllah saya akan cuba terang. Maka pada waktu ini kita begitu begitu eager
Eager to know. Betul? Meluap-luap nak tahu. Eager, bukan eagle. Kalau eagle tu apa? Abang Lang. Eager ni kita dah sampai ke muncak nak dah tak boleh tahan dah. Pasal apa? Nak dengar mutiara kaca daripada mursyid kita yang subhanallah, kesufiannya begitu tinggi, kelembutannya begitu terserlah, kejernihan wajahnya pada malam menyambut tahun baru ini kan, subhanallah. Maka majlis mempersilakan mursyid kita Ustaz Adnan bin Sa'ad. Aku yang surah Al-Imran ayat 19, Allah Ta'ala kata inna din indallah al-Islam. Antum ayat dia tu, kalau kita nampak dia mudah, Allah Ta'ala guna inna din dengan alif lam. Anda tengok Al-Imran ayat 19, Allah Ta'ala tak kata inna dinan, Allah Ta'ala kata inna din dengan alif lam, yang menunjukkan apa? Itu hanya Islam sajalah yang diterima. Kalau ada yang main dengan inna dinun tanpa alif, Islam ni hanya keutamaan. Agama ni juga benar. Dia datang dengan macam mana? Hanya Islam sajalah yang dapat menyelamatkan umat ini. Dan di sisi Allah, apabila al-Islam juga datang dengan Imam Bukhari ada meriwayatkan satu hadis antum secara mu'alaq wa bihi ta'liqan, dan juga ada ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, banyak ulama yang meriwayatkan ini. Hadisnya macam ni, kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata ahabba dina ila Allah hanifa was-samha. Nabi sebut, Nabi kata ahabbu dini ila Allah, agama yang sangat dicintai oleh Allah ni agama hanifiyatan samha. Apa dia yang maksud Allah Ta'ala agama yang paling dicintai ni al-hanifiyah. Al-hanifiyah ni ambil daripada kataan al-hanfu, iaitu condong. Sehingga Allah Ta'ala bawa ayat Quran tentang agama ni dalam surah Naml ayat 123. Naml 123 Allah Ta'ala kata summa awhayna ilaika
kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad. Sampai Allah apa maksud contoh dan menghindari? Kita mesti menghindari daripada semua jalan-jalan kesesatan dan kembali menuju kepada satu jalan yang diridai oleh Ta'ala. Apa dia? Islam. Yang hanya apa? Islam. Sebab tu juga ada dalam satu hadis riwayat daripada Ka'ab, dia kata alaikum bis-sabil was-sunnah. Kita tengok awal-awal dalam ayat ni Nabi kata apa? Nabi kata alaikum wal-an-abi Ka'bin, daripada Ka'ab Nabi kata alaikum bis-sabili was-sunnah. Hampa kena sentiasa duduk di atas apa? Sabil dan sunnah. Sabil dan sunnah. Apa itu sabil? Sabil itu diterjemah dalam surah Al-An'am 153. Kita kena duduk atas jalan ni. Ini nikmat yang Allah bagi pada umat, dan Allah nak kita ambil nikmat ni, kita kena duduk atas jalan nikmat ni. Apa dia? Allah Ta'ala kata wa anna hadha sirati mustaqimah. Ini jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus. Apa dia jalan yang lurus tu? Islam. Apalah jalan yang lurus tu? Sunnah. Antum kalau ada di atas jalan Islam dan sunnah, baru antum berada di atas nikmat. Kadang-kadang antum ada nikmat macam-macam, nikmat kesihatan macam Fazil tadi katakan, nikmat mata, nikmat sihat badan, nikmat tangan, kaki, mulut boleh cakap. Tapi kalau antum tak duduk di atas sunnah, itu bukan satu nikmat tu. Itu kita kata nikmat zahir saja tu. Nikmat yang mana semua orang dapat, orang kafir pun dapat. Tapi nikmat sunnah, nikmat agama, bukan semua orang dapat. Inilah nikmat yang paling besar. Sebab tu Allah Ta'ala kata kita kena duduk di atas nikmat ni. Nikmat apa? Nikmat Al-Quran dan sunnah. Sebab apa? Nabi SAW beritahu fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah. Mana-mana hamba yang dia berada di atas sabil Islam dan juga sunnah. Mana-mana hamba yang berada di atas sabil wa sunnah, di atas jalan Islam, Al-Quran dan sunnah. Nabi kata zakarallah ta'ala, dia ingat Allah Ta'ala. Dia dah mula-mula sekali, yang penting dia kena duduk di atas jalan Al-Quran dan sunnah, jalan Islam. Yang ni mula Nabi sebut benda ni dulu. Kalau benda ni tak ada, benda yang akan datang ni tak ada. Benda yang Nabi nak sebut ni, ganjaran-ganjaran ni tak akan dapat. Pasal Nabi letak mula-mula hadis ni dengan apa? Hampa kena duduk di atas Al-Quran dan sunnah. Bila kita dah ada atas Al-Quran dan sunnah, Nabi kata zakarallah ta'ala fafazat ainahu min khasyatillah. Tiba-tiba dia duduk, dia teringat tentang kesalahan dia, tentang dosa-dosa dia. Dia ingat bagaimana Allah Ta'ala beri macam-macam nikmat kat dia. Dia ingat, dia duduk, dia bangun malam, dia sembahyang, dia ingat macam mana nikmat yang Allah bagi kat dia. Daripada masa umur dia, daripada kecil sampai dia tua, tiba-tiba mengalir air mata dia. Dia sedih tau, nikmat. Dia tak buat apa lagi untuk Tuhan, tapi nikmat Tuhan banyak dia dapat. Dia duduk, dia renung, dia fikir, dia muhasabah diri dia. Nabi kata jatuh air mata dia. Apa berlaku pada dia? Fatamassahun nar abada. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Tapi syarat dia apa? Atas Al-Quran dan sunnah. Dia duduk pijak atas jalan tu. Kalau jalan tu tak ada, dia menangis macam mana apa antum? Apa kesian dia? Apa kesian dia? Itu Nabi sebut, 2 kali Nabi sebut. Nabi kata apa? Siapa hamba-hamba aku yang duduk di atas nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat sunnah, dan bila dia duduk, dia kenang tentang dosa-dosa dia, tentang nikmat Tuhan, jatuh yang mata dia, dia tak akan disentuh oleh api neraka. Oh, dahsyat tu. Itulah kata nikmat Islam. Itu kata nikmat sunnah. Dalam agama lain tak ada benarnya tu. Dan hanya dalam Quran dan sunnah saja ada antum. Walaysa min 'abdin 'ala sabila wa sunnah. Ini Nabi kata lagi sekali. Dan tidaklah mana-mana hamba yang duduk di atas Quran dan sunnah, zakarur rahman, dia ingat Tuhan. Dia ingat Tuhan. Wa sa'ara jilduhu min makhafatillah ta'ala. Bila dia ingat Tuhan, apa jadi pada dia? Dia punya bulu rumah kulit merinding, dia jadi macam takut tu.
Dia takut, dia ingat Tuhan, dia ingat tentang pembalasan Tuhan, dia ingat tentang kalau bagaimana amalan dia tak diterima, apa yang dia buat daripada muda, berapa banyak dosa dia buat. Dia ingat, tiba-tiba dia teringat benda tu. Wa zakara Rahman. Maka merinding dia punya kulit, bulu roma semua. Illa kana masluka masalis sajarati yabisa waraquha illa fahiya kadzalik. Nabi kata bila dia ingat lagu tu, dia ingat macam tu, dia macam mana pokok yang penuh dengan daun kering. Pokok dengan penuh dengan daun kering. Nabi kata iza asaba harikhun fatahatta anha waraquha illa tajitat anhu khatayahu kama tahatta an hadhihi sajara waraquha. Nabi kata kalau dia ni satu orang yang duduk di atas Quran dan Sunnah, pertama dia ingat Tuhan, benda tu yang mata dia tak akan disentuh di neraka. Kedua, dia berada di atas Quran dan Sunnah, atas nikmat Islam, iman. Dia ingat Tuhan, dia takut sampai dia punya kulit ni bulu roma jadi seram, dia takut. Nabi kata dia ni macam mana satu pokok yang penuh dengan daun kering, tiba-tiba angin datang, angin tu hembus daun kering tu, semua daun kering tu jatuh. Daun kering jatuh, macam itulah Allah hapuskan dosa dia. Ya antum, pokok yang penuh daun kering, angin datang, kita tengok antum, kadang-kadang orang yang kerja MBPP ni duk sapu daun kering berapa banyak, punya banyak daun kering. Macam itulah orang yang mana dia berada di atas nikmat Islam, nikmat Quran dan Sunnah, dia ingat Tuhan, dia takut tu. Ni tak kelihatan air mata, dia takut tu. Maka Allah Ta'ala gugurkan dosa dia macam mana angin pukul pokok yang penuh dengan daun kering, bagaimana jatuh daun kering tu punya banyak, begitulah gugurnya dosa dia. Tengok tu. Tapi syarat dia, Nabi kata apa? Dia kena duduk di atas Quran dan Sunnah. Itulah kita kata Quran dan Sunnah ni adalah nikmat yang paling besar. Kalau dua benda ni tak ada antum nak dapat ganjaran ni macam mana? Macam mana antum nak dapat ganjaran ni? Ini sangat besar ni antum. Nabi kata wa inna iqtisada fi sabili wa sunnah khairun min istihadi fi khilafin sabil wa sunnah. Bersederhana dalam mengikut Quran dan Sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam benda yang khilaf dengan Quran dan Sunnah. Nabi kata bersederhana dalam Quran dan Sunnah. Bersederhana dengan Quran dan Sunnah. Beramal ikut Quran dan Sunnah sikit. Nabi kata lebih baik daripada apa? Buat benda yang banyak tapi khilaf dengan Quran dan Sunnah. Ya, ini bid'ah. Bid'ah bukan satu nikmat antum. Bid'ah satu bencana. Bid'ah satu permusnah amal, bukan satu nikmat. Orang yang kata buat bid'ah ni, dia bukan berada di atas nikmat, dia berada di atas nikmah. Dia ada dua. Satu baca dengan ain, satu baca dengan qaf. Bencana antum. Bencana antum. Bukanlah dia berada di atas nikmat. Sebab tu berkali-kali Nabi SAW sebut kat kita antum, berusahalah untuk berada di atas Quran dan Sunnah. Dan ini adalah dua nikmat yang Allah bagi supaya kita ni betul-betul terselamat daripada segala masalah-masalah di akhirat nanti. Ini nikmat yang besar antum. Ini nikmat yang besar. Selain itu juga nikmat apa antum? Nikmat Allah bagi kita masa lapang. Nikmat antum, dua nikmat yang Nabi kata kita selalu akan lupa. Apa dia? Sihat dan masa lapang. Ini pun nikmat juga antum yang sangat besar antum. InsyaAllah antum, saya serahkan kembali kepada Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Ali Hassan untuk sambung antum. Pasal saya ni kalau pegang mic lama-lama nanti jadi masalah. Jadi sebelum masalah tiba, saya bagi uang dekat Al-Fadhil Tuan Guru. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan. Itulah sebesar-besar nikmat. Kita panggil dengan ni'matul hidayah, ni'matul Islam, ni'matul iman, ni'matul ta'ah, ni'matul ilmi, ni'matul kubra. Allah bagi Islam, nikmat Islam. Tu Allah bagi iman, nikmat. Sebab kalau orang tu dapat Islam, tak dapat iman, maka apakah kedudukan dia? Dia jadi munafik, dia jadi fasik. Bila Allah bagi nikmat Islam, Allah bagi pula nikmat susulan, nikmatnya lebih dalam, lebih dalam lagi. Bila tengok, bila datang satu nikmat, dia akan datang nikmat yang lebih besar. Bagi nikmat Islam besar dah, dia bagi nikmat iman. Macam Allah Ta'ala bagi nikmat mata,
dia bagi nikmat bola mata, dia bagi nikmat basar, dapat melihat. Nikmat sifat dia lagu tu, bila datang satu nikmat, dia akan tarik yang kedua. Yang kedua lebih besar daripada yang pertama. Masuk yang ketiga lebih besar daripada yang kedua. Itu sifat nikmat. Dia berbeza dengan balak. Balak kalau dia datang yang besar, lepas tu dia akan jadi kecil. Kecil dah hilang. Nikmat tak? Pasal itunya Allah kata wa in ta'udu ni'matallah. Kalau ta'udu, kalau sekiranya kamu ta'udu adad, kamu nak kira, nak pakai calculation kah, kamu nak pandai hisap matematik, ni'matallah, satu saja nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallah, bacaan dia mufrad, satu saja nikmat Allah. Ambil nikmat mata lah, nikmat mata, la tuhsuha. Allah kata tak sampai pada peringkat kamu boleh hitung. Yang akhirnya kamu akan kata alhamdulillah. Perkataan alhamdulillah itu sebagai perkataan kita menghargai apa yang Tuhan bagi pada kita, kerana Tuhan bagi dengan rahman, limpahan kasih sayang. Pasal itu dia dipanggil nikmat. Lepas Allah bagi pada kita nikmat iman, lepas tu Allah bagi nikmat apa? Allah bagi pada kita nikmat taufik. Subhanallah ikhwan. Apa dia taufik? Kita bergerak di atas iman. Iman kita bukan beku, bukan duduk saja, bukan iman yang hilang sensitif. Iman kita bekerja dengan iman, beramal dengan iman. Subhanallah. Dia duduk dalam hati, lepas tu dia beramal, menyebabkan dia meningkat. Iman kita meningkat, maka makin besarlah nikmat kita dalam syurga nanti. Allah bagi lagi nikmat besar lagi. Nikmat apa? Nikmatul ilm, nikmat ilmu. Subhanallah. Tak cukup lagi nikmat, Allah tambah lagi kepada kita nikmat. Allah bagi nikmatul kubra, nikmat yang besar. Apa dia? Ilmu yang kita ada itu, kita dapat faham dengan betul, dapat amal dengan cara betul. Kita ada guru, macam kita ada guru, tuan guru kita Ustaz Adnan Sa'ad, mursyid kita, pembimbing kita, murabi kita, membentuk kita. Subhanallah ya ikhwan. Saya nak kata sikit ya ikhwan apa yang para ulama kita kata. Kerana nikmat itu kita dah tahu dah, dia pemberian Tuhan pada kita dalam dua keadaan dunia dan akhirat. Akhirat ada nikmat, dunia ada nikmat. Tu nikmat akhirat dia dahsyat. Nikmat akhirat, Ibn Qayyim tulis satu kitab nama Miftah Darus Sa'adah. Dia kata kesemua nikmat akhirat bermula di dunia, sebagaimana kesemua kesengsaraan akhirat bermula di dunia. Di manakah tempat bermulanya nikmat Allah Ta'ala? Akhirat. Dia bermula di dunia. Di mana dia bermula? Dia bermula pada hati manusia. Bermula pada hati. Allah sediakan nikmat akhirat, kita boleh rasa daripada dunia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, siapa yang tak boleh rasa syurga tu wujud dalam hati dia, maka tak ada syurga untuk dia di akhirat. Kena rasa syurga tu hidup, syurga tu ada, kita boleh rasa syurga tu ada. Dia bukan benda khayal, dia bukan benda majaz, dia benda hakiki. Syurga itu hakiki, dia memang wujud. Masa malaikat ambil nyawa kita, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun. Nak kata apa pada orang tu? Nak kata alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, nikmat datang, kamu akan digembirakan dengan syurga. Masa nak mati digembirakan dengan syurga, roh dia keluar. Dalam hadis Bara' bin Azib, roh dia keluar macam mana kita tuang susu daripada cawan. Ibriq kita panggil apa Melayu kata, teko ceret jang. Dulu dia ada mulut ceret, dulu dia ada mulut panjang. La ja'la macam ja'la lah,
Ja'ala tirih lagu tu. Bisa tengok tak teko yang mulut panjang kita tuang tu. Nabi kata, hadis Bara' bin Azib, bila dicabut roh orang ni sebagai satu nikmat, roh dia keluar macam mana susu keluar daripada famul ibriq, daripada jalan teko tu, lembut susu tu jatuh. Nabi kata roh dia dicabut dengan lembut. Bermula nikmat. Bermula tu nikmat, roh dia dibawa naik ke langit. Nak tunjuk tempat dia di mana. Dibawa balik roh dia dalam kubur. Masuk saja dalam kubur, bermula nikmat kubur. Bangkit akhirat, nikmat lagi. Sekali dia dapat nikmat, semuanya nikmat. Dia adalah kasih sayang Ar-Rahman kepada hamba dia. Kerana nikmat tu daripada Tuhan, maka para ulama kita kata nikmat ni dia ada bidayah dia. Dia ada permulaan dia untuk memasukkan kita adalah hamba yang bersyukur. Sebab ada ayat kan, wa qalilum min ibadiy syakur. Allah kata tentang Nabi Daud, Allah puji Daud, Allah puji keluarga Nabi Daud, Allah puji kesyukuran Nabi Daud. Lepas tu Allah kata sikit hamba kami yang termasuk dalam jumlah syukur. Jadi macam mana kita nak tahu kita berada dalam orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur? Maka ulama kita tulis buku tentang nikmat, namakan kitab itu dengan nama Ni'matun. Tulis buku, buka bab daripada bab besar sampai bab kecil, karya para ulama tulis. Kerana dia nikmat. Saya kata pada diri kita, sekecil-kecil nikmat kita bersin, hacim, alhamdulillah. Sekecil-kecil nikmat kita makan kacang, makan koci. Dulu tengok sinema kan, tengok movie di sinema, beli koci makan, beli kacang rebus kan, taklah besar kan, tapi kita start dengan apa? Bismillah. Kenapa makan kena bismillah? Kenapa makan kena kata bismillah? Minum bismillah, pakai baju sebut nama Allah. Kenapa? Ini jawapan dia. Kerana dia nikmat, dia kena ada bidayah. Permulaan kita berinteraksi dengan nikmat, berinteraksi dengan apa? Dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Ulama kita kata nombor satu sekali bagi orang yang tahu kata nikmat daripada Allah, daripada sumber Ar-Rahman, farhun ala ni'amihi. Bila kita dapat nikmat, farhun, kita, hati kita akan gembira di atas nikmat Tuhan bagi. Sebab nikmat orang tak dapat dengan duka cita, orang dapat dengan gembira. Farhun, dan kita kena tunjuk keseronokan itu. Kita kena latih hati kita ni sampai dia ikhlas, dia datang daripada diri, seronok dengan nikmat. Walaupun nikmat kita dapat seteguk ayam, walaupun nikmat kita dapat senyum, apa saja kita confirm dia nikmat. Farhun ala ni'amihi, kita kena tunjuk keseronokan kita pada nikmat. Macam mana orang tunjuk seronok dengan nikmat? Ada barang Ustaz Nan bagi kat saya, ada barang Ustaz Nan bagi. Terima kasih Ustaz Nan. Siapa mai pun rumah saya akan kata ni Ustaz Nan bagi, ni Ustaz Nan bagi. Masa kata tu dengan seronok, Allah tak sangka Ustaz Nan boleh bagi, ni Ustaz Nan bagi. Farhun ala ni'amihi, seronok, gembira di atas nikmat. Apa dia? Selalu sebut di mulut kita punya seronok, ya Allah Hang bagi kat aku, alhamdulillah. Bila orang tanya tentang sihat, alhamdulillah Allah bagi saya sihat, alhamdulillah, alhamdulillah saya makan ubat, Allah bagi saya sihat. Selalu kita tahmid pada Allah. Kenapa kita tahmid? Kerana nikmat Allah kepada kita daripada sifat Ar-Rahman dia. Kita kena bidayah, kena sambut permulaan nikmat itu dengan farhun, dengan keseronokan. Kita ada lagi 30 saat untuk azan. Kita sebut nama Allah, sebut selalu. Masa kita sebut nama Allah ni, hati bermaksud al-i'tiraf, hati mengakui bahawa ini daripada Allah, dan mulut dia sebut. Sahabat
dengan kata sahabat beli rumah 300,000, alhamdulillah ya Allah, Allah bagi pada saya sahabat, Allah bagi banyak nikmat Tuhan saya dapat. Farhun seronok. Bukan seronok yapi ya bedu-bedu tu. Seronok. Ulang sebut. Kita azan dulu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, a'azakumullah, para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah. Maka bila kita dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, kita jangan lupa bidayah ini, permulaan ini. Farhun ala ni'amihi, kita kena seronok, hati kena seronok. Kemudian an-nutqu bil lisan, mulut mula menuturkan kalimah-kalimah keseronokan, keindahan, memuji, mengaitkan pemberian ini dengan yang memberi anugerah, mun'im. Allah sebagai mun'im, pemberi nikmat, menyebut dia dari Allah, anugerah Allah. Tak banyak yang saya boleh buat, tapi Allah yang bagi banyak-banyak. Itu yang disebut oleh Muaz bin Anas. Muaz bin Anas dalam riwayat Abi Daud dan selain pada Abi Daud juga dalam riwayat Tirmizi dengan kedudukan hadis yang sahih. Muaz bin Anas cerita, Nabi makan, lepas Nabi makan, sahabat semua dengar Nabi ajak, alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Habis Nabi makan, Nabi baca doa ni, alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah alladzi at'amani. Alhamdulillah Allah telah bagi makanan ni pada aku, Nabi kata. Wa razaqanihi, Allah yang merezekikan rezeki ni pada aku, min ghairi haulin,
sebenak-benak Nabi kata bukan dengan jalan kemampuan aku. Sebenak-benaknya daripada rezeki daripada Allah, sampailah cara aku dapat rezeki, semuanya aku tak terlibat sebenarnya. Kalau aku ada tenaga daripada Allah, diri aku daripada Allah, kesihatan aku daripada Allah, organ-organ badan daripada Allah, ilham, idea, penggerak itu, penggerak ini, semua daripada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni. Aku tak ada haul pun, wala quwwatin, dan aku tak ada kekuatan pun. Itu sebagai bidayah, permulaan. Kenapa ikhwan? Kerana nikmat ini dia punya nihayah. Nihayah ni apa dia? Bidayah kita kata permulaan, nihayah maksud dia apa? Kesudahan. Kenapa kita kena jaga bidayah nikmat, permulaan dapat nikmat? Kerana kaedah dia ikhwan, kaedah siapa-siapa yang tak boleh jaga mula, dia tak akan dapat jaga yang ujung. Bidayah tak boleh jaga. Siapa-siapa yang tersilap pada bidayah dia tersilap, maka nihayah apa dia? Nihayah nikmatnya ialah ikhwan, ialah kita nak menggunakan nikmat itu biridha mun'im. Pemberi nikmat, dia akan lihat balik pemberian dia dan dia redha. Dia bagi pada kita, dia tengok kita appreciate pemberian dia, dan dia tengok kita letak atas mana tempat yang dia redha. Redha mun'im adalah nihayah. Jadi kalau kita silap sambut, awal-awal kita dah silap, tak sebut nama Allah, yepi ore ya bedabdu, kan Nabi kata, manusia suka kata mali hartaku, dia terlupa Nabi kata. Siapa yang bagi tenaga pada dia, energi kepada dia, semangat pada dia, ilham kepada dia, idea kepada dia, kederat pada dia untuk bergerak? Tuhan. Tapi dia terlupa. Bila dia dapat nikmat, dia kata haza mali, ni hartaku, ini usahaku. Dia terlupa. Bila dia terlupa, nihayah dia akan silap, iaitu untuk menggunakan, untuk pakai nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu, mendatangkan redha Tuhan balik. Sebab nak kaitkan dengan ayat tadi, la in syakartum la azidannakum, untuk berlaku penambahan nikmat. Pasal itu dikatakan dalam ilmu tazkiyah diri ini, min alamati an-najhi fi nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Daripada tanda orang yang an-najhi, najah, orang yang beruntung, orang yang sukses, maka apa dia? Dilihat nihayah dia, kesudahan dia. Tengok ujung, dia ada sihat, dia ada nikmat sihat daripada rambut sampai ke kaki. Tengok ujung dia. Ujung di mana? Bangkit pagi semua sihat, mata tak ada apa, semua sihat elok. Maka tengok ujung nikmat apa? Dia sembahyang ke tak? Dia syukur Allah ke tak? Tengok penghujung nikmat. Penghujung nikmat tak akan dapat sesuai dengan pemberi nikmat punya redha. Kalau awal dia dapat nikmat, dia tak boleh sebut nama. Dia bangkit pagi, jam bunyi, pring, kata jam bunyi pun dia terkejut dah. Terkejut, tengok 7 suku, punggah, dia kata 7 suku. Kalau itu yang keluar, itu bidayah, nihayah akan jadi apa? Dankah dengan dia dah kalut, dia nak pergi tandas, dia nak pergi mandi, dia nak pakai baju, dia nak sembahyang? Tak akan dan. Maka nihayah itu menentukan. Nihayah adalah penyudah, bidayah dia menentukan. Pasal itu dalam ilmu tazkiyah dia kata apa ikhwan? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang bersinar permulaan dia, maka akan bercahayalah penghujung dia. Allah nak kita syukur nikmat dia. Syukur macam mana? Kita tayang harta benda kita pada orang? Tak.
Syukur dalam bentuk kita menyebut kurnia Tuhan. Kalau itu kita boleh buat dengan hati yang ikhlas kepada Allah. Ya subhanallah. Ma an'amallahu ala 'abdin min ni'matin, tidak ada satu nikmat Allah kepada hamba dia, kecil atau besar. Faqala alhamdulillah. Hamba tu kata alhamdulillah. Illa kana qad a'ta afdala mimma akhaza. Malaikat Allah akan bagi kepada hamba itu lebih besar daripada apa yang Tuhan uji dia. Allah bagi nikmat, hamba tu kata alhamdulillah. Bila nak kata alhamdulillah? Bidayah, permulaan. Lepas itu mula-mula kita makan, kita kata alhamdulillah, bismillah. Kenapa? Kerana nak ambil syukur di ujung. Kalau mula-mula kita makan, sedapnya, kita makan tanpa bismillah, saat lagi di ujung tu kita tak boleh dapat alhamdulillah. Malaikat kita belahak. Orang yang kata apa? Sendawa. Bila dah sendawa. Tapi kalau tak sendawa macam Nabi tak sendawa. Muaz bin Anas kata Nabi tak sendawa. Nabi makan kurma 3 biji. Alhamdulillah alladhi at'amani haza wa razaqanihi. Alhamdulillah, Allah bagi aku makan, Allah bagi yang ni, Allah jadikan rezeki aku. Nabi kata min ghairi haulin minni wala quwwatin. Aku tak ada haul, aku tak ada kuah, Allah bagi kat aku, Allah bagi kat aku. Subhanallah. Bila bidayah kita betul, hati kita iktiraf nikmat Allah, lisan kita duk bercakap nikmat Allah, bidayah kita akan sampai. Kita akan dapat menyalurkan nikmat itu seperti mana keredaan mun'im, Tuhan yang bagi pada kita nikmat. Dan kalau itu kita tak boleh buat daripada awal ikhwan, oh subhanallah ikhwan, kalau itu kita tergelincir, kalau itu kita tergelincir, maka kita akan susah dalam nak berinteraksi dengan nikmat. Kita akan kata alhamdulillah secara adat, bukan daripada jiwa. Kerana setiap kali kita memulakan bidayah yang betul, kita dapat nihayah yang betul. Bila kita berjumpa dengan nihayah yang betul, kita rujuk kepada Allah Ta'ala betul. Ar-ruju' ilallah, itu makna bidayah. Dapat nikmat, rujuk pada Allah, syukur pada Allah, ulang kesyukuran. Itu min alamatil ikhlas, daripada tanda kukuhnya ikhlas dalam hati kita kepada Allah. Allah cerita pada ayat 112 surah An-Nahl. Saya baca sebagai penutup ayat ni. Allah kata, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Allah kata aku nak buat satu contoh pada hangpa. Contoh apa? Qaryatan, satu qaryah. Kita bahasa kita kata qaryah kampung. Qaryah dalam bahasa Quran satu negeri, satu qaryah. Qaryah ni kata Allah kanat aminatan mutmainnah. Qaryah ni qaryahnya aman, yang damai. Negeri itu aman, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Aku bagi rezeki pada negeri itu daripada ragadan min kulli makan. Semua angle dalam negeri itu rezeki berlimpah ruah. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Sulaiman dulu, ada satu negeri kita panggil apa? Sabah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dahsyat nikmat. Tiba-tiba kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur pada nikmat aku. Awal-awal dia dapat nikmat, tak ada nama aku. Mulut mereka sebut nikmat, hati mereka tak ada nama aku. Yang bagi aku. Dia sebut nama orang lain. Yang bagi aku. Dia sebut nama aku di mulut, di hati tak ada. Yang bagi aku. Aku yang bagi. Ada satu drama lah. Nama pun drama kan. Dia datang
minta duit, pinjam dalam 25,000, nak buat kenduri anak dia nak kahwin, nak tumbang lembu ada 3 ekor. Dia tu kata dah tak ada duit, buat bihun bungkus sudahlah. Dia tepuk meja, cih, dia tak kenduri apa, bihun bungkus tu kenduri arwah, ni kenduri kahwin, takkan buat bihun. Ada nak 2-3 ekor, biar 25,000. Dia pinjam, dia buat kenduri semua, sembelih lembu, bayar semua, kemah habis. Tuan yang bagi dia pinjam duit, dia tak jemput kenduri. Tuan tu dia terlupa jemput. Dia punya seronok kot, dia terlupa jemput tuan tu. Cuba kita letak kita di tempat tuan tu. Kita taklah rasa apa balik pasal duit buat kenduri itu pun duit kita. Tapi bila member ni tak jemput kita, apa kita boleh baca? Hang tak jemput aku. Bukan kita yang bagi duit ke dia. Takkanlah kita nak makan kenduri itu sangat, tapi tunduk kata apa? Ingat pada orang yang bagi tu. Dia tak panggil. Semua orang dia panggil, orang ni tak panggil. Dia dapat nikmat. Hore, apa dia bedu. Jom kita cuti sana, jom kita cuti sini. Tuhan dia tak kata lagi alhamdulillah. Dan kalau dia kata pun kerana orang cuit dia, sampai alhamdulillah tak langsung. Alhamdulillah panjang, mak hari sukun ke, mak hari apa pun tak tahu. Alhamdulillah. Tapi dalam hati tak ada Tuhan. Tuhan kata, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Nikmat rezeki datang daripada seluruh arah. Fakafarat bi an'amillah. Aku yang mereka kufur, kata Allah. Bidayah mereka dah tak ada. Mereka tidak farhun ala ni'amihi. Dia pun tak seronok dengan aku. Maka apa jadi? Maka mereka tak menggunakan nikmat itu macam mana aku mau. Tuhan kata aku biar mereka. Apa aku buat pada mereka? Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf. Aku timpakan satu musibah. Ingat ikhwan, nikmat Allah bagi semua dengan redha dia, pasal daripada rahman dia. Tapi bila manusia tak sebut nama dia, dia cabut dua benda dalam nikmat. Apa dia? Dia cabut barakah, dia cabut rahmat. Maka jadilah benda tu semata-mata benda. Maka bila jadi semata-mata benda, maka benda tu akan bertindak, beroperasi ikut nilai benda tu. Dia akan bekerja mengikut kos dan efek. Kalau dia tarik luput, dia akan luput. Kalau luput, dia akan hancur. Ketika tu Tuhan kata, aku tarik balik rahmat aku. Dalam nikmat rezeki itu, kekayaan tu aku tarik barakah, aku tarik rahmat, aku tukar. Rezeki banyak. Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf. Aku pakaikan kepada mereka dengan nikmat itu, dia pun menjadi apa? Dia pun menjadi takut. Dan nikmat itu bertukar, membuat mereka tertimpa musibah, mereka jadi lapang. Allah kata bima kanu yasnaun. Tengok Tuhan kata matematik dia, aku buat apa yang dia buat dekat aku balik. Itulah yang dia buat. Subhanallah ikhwan. Tuhan tukar. Fa'azaqah Allah. Aku sakiti balik mereka. Aku bagi pada mereka libas pakaian. Aku selimut mereka itu dengan apa? Al-ju' wal khawf. Dengan takut, dengan lapang. Datang musibah, buat manusia jadi takut dan lapang. Kerana itu mereka kufur pada aku. Maka kenapakah nikmat itu kena kita ikat dengan syukur? Kerana kita nak sampai pada nihayah dia, kesudahan. Kita nak salurkan nikmat itu seperti mana pemberi nikmat. Maka pasal itu bidayah dia, permulaan dia kena betul. Itulah ikhwan, Allah bagi semua nikmat pada kita. Nikmat alam, nikmat diri. Subhanallah. Saya serahkan kepada Tuan Guru kita, Ustaz Adnan bin Sa'ad, untuk membuat penghulungan pada malam tahun baru ini. Ini bukan sebarang malam ikhwan. Malam ni malam yang cukup dahsyat. Malam tahun baru. Malam yang cukup dahsyat. Malam ni kalau orang Penang kata malam ni cukup berantu. Cukup berantu. Kalau orang baik-baik malam ni baca Yasin, buat tahlil. Orang baik-baik lah. Kalau hak jenis ni sikit, malam ni nanti bubuh tin heret dengan motor.
Malam ni tiba boti belakang motor herat kurang lagi. Tapi tak tahulah malam ni boleh ke tak boleh kan. Kalau boleh kita pakat-pakat buat lah. Jadi kerana malam ni malam yang dahsyat, kita nak ambil mutiara kaca penggulungan hujah daripada Tuan Guru yang kita kasihi, mursyid kita Ustaz Adnan Saad. Saya jawab cakap sikit lah. Alhamdulillah antum, bagaimana Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Alim telah membaca pada kita surah An-Nahli ayat 112 antum. Ayat yang serupa juga antum ada di dalam surah Taha antum. Bagaimana Allah sebut tentang bagaimana satu orang manusia yang permulaan dia ni antum, dia mengenepikan Allah Ta'ala, akhirnya antum apa berlaku pada dia, balasan yang sama juga Allah bagi kat dia antum. Allah kata waman aghrada an zikri fa inna lahu ma'isatan zanka. Allah Taala kata siapa-siapa yang berpaling daripada peringatan aku. Kita hari-hari datang mengaji antum, kita dengar Quran hadis, itu peringatan Tuhan. Itu peringatan Tuhan. Telah sampai pada kita peringatan Tuhan. Telah sampai pada kita bahawa nikmat Tuhan ni mesti disyukuri. Itu dipanggil peringatan. Sebab tu Allah Taala kata waman aghrada an zikri, siapa-siapa yang berpaling daripada peringatanku, fa inna lahu ma'isatan zanka, aku akan beri kepada dia kehidupan yang sempit. Antum di dunia mungkin kita kata dia nampak kaya, walaupun dia tak taat Tuhan, walaupun dia buat banyak benda yang Allah tak bagi dia buat, kita kata dia bagi kaya, makin kaya. Kita sedang bercakap tentang akhirat. Quran dan hadis sedang bercakap tentang akhirat. Apa dia? Kami akan jadikan dia kehidupan yang sempit. Satu, wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Bukan setakat tu, kami akan jadikan dia esok di akhirat, kami akan himpun dia dalam keadaan buta. Wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan kumpul dia, kami akan datangkan dia dalam keadaan buta. Antum buta di dunia bolehlah ada sahabat-sahabat bantu, tapi ni Allah Ta'ala cerita tentang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, kami himpun dia buta tu. Dan manusia yang mana dia punya permulaan bidayah dia ni, dia tak peduli Tuhan, dia masih lagi ada perasaan untuk tanya Tuhan. Qala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu basira. Ni manusia ni yang pada permulaan dia dapat nikmat Tuhan, dia tak syukur. Dia hidup macam mana dia nak hidup, dia bukan nak hidup macam mana Allah dan Rasul nak. Tiba-tiba bila dia bangun dalam keadaan buta, sempit kehidupan, dia boleh tanya, qala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan, kenapa kau bangunkan aku buta, sedangkan aku masih ingat lagi masa dunia ni aku tak buta. Betul. Garang. Tanya Tuhan, tak sedar diri. Masa di dunia tak mau ikut Quran dan Sunnah, buat tak tahu nak ikut cara hidup apa, cara hidup diri sendiri. Nak hidup macam mana nak hidup? Allah Ta'ala jawab, qala kadzalika atalika ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Bagaimana masa di dunia dulu, bila dibaca tentang ayat-ayat kami, kamu telah melupakan kami. Hari ini kami juga melupakan kamu. Apa masalah? Antum, ini balasan Tuhan. Ini balasan Tuhan antum. Kalau permulaan kita rosak antum, akhirat kita akan rosak. Pasti rosak Tuhan. Sebab tu kita kata apa? Daripada awal permulaan kita kena ajak, latih diri kita bersyukur dengan setiap nikmat Tuhan. Supaya apa? Sebab benda yang berlaku pada laki-laki yang disebut dalam Quran ni, jangan jadikan kita antum. Jangan jadikan keluarga kita, jangan jadikan anak kita. Kita kena jaga antum. Keluarga kita tak boleh ada yang mana tidak pernah mensyukuri nikmat Tuhan. Jangan. Menyesal antum, menyesal yang tak ada gunanya. Begitu mudah Allah berurusan dengan orang-orang yang mana ketika hidup di dunia ni tidak mau ambil tahu langsung pasal agama. Dia nak hidup macam mana dia nak hidup. Allah Ta'ala kata, bagaimana kamu lupakan kami pada permulaan masa kamu di dunia, dia beri peringatan demi peringatan, kamu masih lagi nak berpaling. Sekarang bagaimana kamu lupakan kami pada permulaan, maka kesudahannya kami juga lupakan kamu. Pentingnya permulaan itu akan menentukan kesudahan. Baik Ustaz, saya ada soalan daripada sahabat kita daripada Singapura, Anwar Khan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan dia Ustaz, dia kata adalah seseorang tu, kira masa muda dia ni, dia kata macam-macam mak nenek dosa kecil, dosa besar dia buat. Dia tulis, saya baca saja. Macam-macam dosa mak nenek. Saya tak tahu lah apa maksud macam-macam dosa mak nenek. Yang tu orang Singapura punya bahasa. Mungkin Ustaz boleh faham kan, macam Ustaz pun lama duduk Singapura. Dilakukan berulang-ulang
apabila umur sudah 50-60 tahun baru dia bertaubat. Setelah 50-60 tahun baru dia bertaubat. Soalan dia tak, apakah langkah pertama yang cara taubat yang perlu dia lakukan? Adakah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang lalu setelah dia bertaubat? Dan apakah langkah yang seterusnya dia harus buat untuk mempertahankan taubat dia? Sekarang umur dia dah 50-60 tahun. Soalan pertama, adakah Allah Ta'ala ampun dosa dia yang selama dia buat macam-macam ini, dosa tu, dosa kecil, dosa besar, semua dia tak kira, dia langgar. Sekarang dia bertaubat. Satu, adakah Allah Ta'ala ampun dosa dia tu? Yang kedua, bagaimana dia nak istiqamah dengan taubat tu supaya dia tak kembali kepada dosa mak nenek tu. Ini minta Allah bagi sikit. Sejauh yang kedua. Apa dia? Pertama, Macam mana nak taubat? Itu sana. oh, Al-Fadhil Ustaz Alim suruh bagi dia punya soalan ni kepada dua bahagian. Pertama, apakah langkah taubat yang dia harus lakukan? Wallahu a'lam bissawab, Allah lebih mengetahui. Para ulama kita kata yang pertama dia kena hentikan dosa tu. Hentikan dosa tu. Jangan buat, berhenti terus. Stop. No more sin. No more sin, because it's a Singapore person. When we must tell you in English. You understand what I'm trying to say? Okay, jadi jangan terjemah lah. Dia kena hentikan dosa tu, yang pertama. Yang kedua, dia kena menyesal. Dia kena menyesal, nadam. Kena menyesal sungguh-sungguh. Kenapa dia pergi buat benda tu? Yang ketiga, dia jangan ulang. Dia kena ada azam, dia tidak akan ulang benda tu. Para ulama kita tambah sikit lagi. Apa dia? Yang keempat, kalau berkenaan dengan manusia, maka dia kena kembalikan balik hak orang tu. Tapi Nawawi buka dalam Al-Azkar, Nabi kata kalau dia berdosa riba, tak payah pergi cerita. Riba tak payah pergi cerita. Dia nak bertaubat daripada riba, dia nak pergi cerita. Dia tu, aku dulu kata, tak payah. Nabi kata tak payah. Riba, hanya bertaubat dengan Tuhan. Yang kena buat apa? Pertama, berhentikan dosa tu. Yang kedua, mesti menyesal. Yang ketiga, berazam tidak akan ulang dah dosa tu. Yang keempat, kalau berkenaan dengan hak manusia, kembalikan. Katalah dia pergi ambil duit orang. Lepas tu dia tak tahu, dia nak bayar balik. Setelah dia dapat hidayat, dia tahu dia duit orang, hak orang, macam mana dia nak bagi? Maka pertama, para ulama kita kata yang terbaik, bagi kepada Baitul Mal. Bagi kepada kerajaan, supaya orang boleh pakai duit itu. Kalau dia tak tahu nak bagi kepada Baitul Mal, dia boleh sedekah lah atas nama orang yang dia hutang tu. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang kedua, Ustaz, bagaimana dia nak istiqamah, dia nak jaga taubat dia tu supaya dia tak ulang balik dosa tu, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala maha mengetahui bagaimana nak istiqamah. Ikhwan, pertama sekali kita boleh istiqamah dengan apa? Dengan kita selalu menghadiri majlis ta'lim. Satu. Yang kedua, kita cari kawan-kawan khulata as-salihin, kawan-kawan yang saleh-saleh. Itu ada perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud, man taba walam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Ini bukan hadis, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dia kata siapa yang bertaubat tapi tak mau tukar kawan-kawan dia, maka dia bukan daripada orang yang bertaubat. Wa man taba walam yata'allama al-ilma falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi tak mau mencari ilmu, maka dia tak termasuk daripada orang yang bertaubat. Kerana ilmu itu boleh mengubah fikiran dia, kesemuanya boleh merubah. Istimrar dia. Karena itu alhamdulillah Allah menurunkan kepada kita sebesar-besar nikmat. Ayat ke-6 daripada surah Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuha. Tengok kekuatan taubat nasuha. Macam ittaqullah haqqa tuqatih. Dalam taubat, taubatan nasuha. Dalam jihad, haqqa jihadi. Wazan dia sama.
Taubat dengan sebenar. Taubat sebenar datang daripada mana? Ustaz Nan abang dalam 4 syarat tadi. Dia datang daripada hati yang ikhlas. Maka hati yang ikhlas nak bertaubat pada Allah, setelah dia kena dosa, dia kena azab, dia kena kemurkaan Allah, dia tahu syurga, dia tahu neraka, dia takut pada Allah, ikhlas itu adalah kekuatan yang paling dahsyat, boleh mengukuhkan istiqamah kita atas taubat. Kerana ikhlas itulah kita bertaubat nasuha yang benar, Allah ampun dosa kita, gugur dosa kita. Tadi Ustaz Nabak dah macam daun kering, macam dan kering. Di bawah apa Ustaz Samsul? Di bawah pohon cemara ku bisikkan kata cinta, apa lagi? Berguguran daun. Sejak duk ingat waqiah ni tak ingat dah lagu ni. Berguguran daun jatuh ke rambutmu. Di sini ku bersaksikan disaksikan apa? Tak pasal lagi bahagian Ustaz Nan. Baru cakap bertobat dah merepek dah. Baru cakap bertobat. Jadi gugur jatuh dengan taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengkifaratkan keseluruhan dosa kamu. Jadi apa? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, Tuhan kamu masukkan kamu ke dalam syurga walaupun kamu sekotok mana, sebesar mana dosa kamu. Dengan taubatan nasuha, Allah menyediakan nikmat syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. 4 sungai ada dalam syurga, kesemuanya untuk kamu. Allah tak peduli. Allah kata fala ubali, aku tak peduli besar mana dosa kamu asalkan kamu bertaubat. Itu ringkasan dia. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan yang kedua Ustaz Alim daripada Ummu Sarah. Dia kata kalau kita ucap alhamdulillah dalam hati bila kita dapat nikmat, adakah dia dikira sama dengan lisan? Siapa dia? Ummu Sarah. Ummu Salamah. Ummu Sarah. Maafkan saya, tua-tua lagu ni dah silap nama, silap tu silap ni. Tapi balik tak pernah silap rumah lagi lah, alhamdulillah. Silap kereta pernah pergi tekar kereta orang, warna sama, awak tak menyala. Silap kereta, silap rumah tak pernah lagi, alhamdulillah. Kemarin Pak Cik Nazri silap kereta kan, Pak Cik Nazri turun duk pergi tekan kereta sebelah, kereta Kak Noh. Awak tak menyalah, orang itu silap kereta. Dia penyakit orang tua. Orang tua pun ada 2 jenis. Pak Cik Non pernah tersilap balik rumah kah? Pak Cik Non pernah tersilap tak balik rumah? Silap balik rumah nak naik tingkat 19 ke, pergi turun tingkat 3 ke? Tak biasa. Alhamdulillah lah. Apa anak abang tadi? Kalau dapat nikmat, dia tak sebut dengan lidah, dalam hati, itu dikira. Ya. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita dapat nikmat, kita tak sebut alhamdulillah di mulut, kita sebut dalam hati, maka itu tak masuk. Sebab perkataan dia an-nutqu bil lisan bermakna mulut sebut puji. Isteri kita masak sedap, dia masak sedap, masak ketam, bukan boleh sebut ketam, meleleh elok. Masak ketam Ustaz Nan, ketam masak lemak, bubur nanas, Allah ya Allah. Bubur cabai pula sikit. Pak Cik Non, mak mentua lalu memang tak nampak. Memang tak nampak. Pasal mak mentua jalan kat belakang. Memang tak nampak. Tiba-tiba kita sedap, kita enjoy makan, kita puji bini kita dalam hati, dia rasa apa? Tak puji di mulut, tak kata amboi isteri abang pandainya masak, ya Allah, siapa masak hari ni? Sedapnya, santan cukup, melekat. Warna kuning pun masuk, amboi nanas betul ini, orang buat nanas plastik, dia buat nanas betul ini. Oh, sedap sungguh. Tak bercakap lagu tu, puji dalam hati ya.
Bini kata abang sedap. Bini tak boleh tahan. Allah nak dengar kita puji dia. Allah nak dengar farah, kegembiraan kita dalam bentuk al-madhu. Kita sanjung dah, ya Allah, syukurnya hang bagi kat aku, ya Allah. Itu kalau kita sebut dalam hati dipanggil al-i'tiraf, mengakui. Puji mesti ada di mulut kita, pemberian Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Alhamdulillah antum telah terjawab dah beberapa soalan yang dikemukakan. Alhamdulillah. InsyaAllah antum nanti sihat badan, umur panjang. Kita akan bersama lagi pada hari Ahad ni, insyaAllah. Hari Ahad ni kelas duha di tempat yang sama lah, di Masjid Karwa, pukul 10 pagi insyaAllah antum. Hari Ahad ni insyaAllah. Sabtu kita rest sehari sebab kita nak train kita punya fotografer baru yang nampaknya masih ketak lagi. InsyaAllah kita akan train dah esok Sabtu insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga selawat pada Nabi. Daripada gaduh saya Ustaz. Tadi ni dia masuk bercelah, dia kata apa? Dia gaduh saya. Alhamdulillah. Dia macam kata apa dia